Hai semua, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Lin Amalin. Sekiranya anda suka dengan video-video PDPC Cikgu Lin Amalin, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sekiranya ada komen, anda boleh tinggalkan komen supaya cikgu dapat memperbaiki lagi mutu video PDPC yang akan cikgu terbitkan dari masa ke semasa. Baiklah, marilah kita terus kepada video PDPC yang seterusnya. Okey, mari kita lihat gambar di bawah. Apakah yang kamu nampak pada gambar di bawah? Nampak dia tengah membersihkan tandas kan? Okey, mari kita tengok apakah jawapan yang betul bagi gambar yang cikgu sediakan. Ya, tepat sekali. Gambar ini menunjukkan seorang lelaki sedang membersihkan tandas. Cikgu nak pesan, bukan sahaja tandas tetapi semua aspek kita mesti menjaga kebersihan. Sebagai contoh, kebersihan pada pakaian, kebersihan tempat tinggal dan sebagainya. Okey. Okey, tajuk pengajaran kita pada hari ini ialah pemeliharaan kebersihan persekitaran. Di akhir pengajaran, murid dapat yang pertama menyebut satu ciri tandas yang bersih. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan satu ciri medan selera ataupun kita panggil tempat makan yang bersih. Okey, baiklah. Mari kita lihat kriteria kebersihan tandas awam. Okey, yang pertama, mestilah tandas tu bersih. Bersih, awak tengok lantai dia kering kan? Kering. Lepas tu dalam masa yang sama, ianya mestilah tidak berbau. Okey. Kriteria kebersihan yang keempat, paip air berfungsi dengan baik. Maksudnya bila awak buka air paip tu keluar dengan baik. Awak boleh bersihkan kotoran yang ada di toilet tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, pam tandas berfungsi dengan baik. Bermaksud anda boleh flush sesudah anda menggunakan tandas tersebut. Ini penting tau. Lepas awak guna tandas, mesti flush. Awak jangan tinggalkan sisa buangan awak macam tu saja. Penting untuk kita flush semula, sama ada air besar ataupun air kecil. Okey. Yang seterusnya, kita tengok pula kepada kebersihan sinki, maafkan cikgu ya, kebersihan sinki. Yang pertama, sinki tersebut mestilah berada dalam keadaan yang bersih. Okey, yang kedua, tidak tersumbat. Maksudnya pengaliran air di sini boleh berlaku dengan lancar. Tak ada tersumbat ke apa ke kan. Okey. Yang kedua, sabun disediakan. Nampak ni dekat sini, kalau kita tengok dia sediakan sabun sekali. Lepas awak guna toilet, mesti awak cuci tangan pakai sabun. Kriteria yang keempat bagi kebersihan sinki ialah paip air berfungsi dengan baik. Nampak ni paip air ni ada dua kan. Mesti dia boleh mengeluarkan air dengan lajulah. Kalau air keluar dengan perlahan, susah pula kan kita nak basuh tangan ke, basuh mulut ke dan sebagainya. Okey, baiklah anak murid. Seterusnya, kita melihat kepada kriteria kebersihan medan selera ataupun kita panggil tempat makan. Yang pertama sekali, okey,
persekitaran ruang makan bersih. Maksudnya ruang makan yang ada ni kalau awak tengok dekat meja dia bersih. Tak ada habuk. Bila awak cuik, maksudnya tak ada kekotoran. Kalau awak nak tahu dia bersih ke tak, bila awak sapu dekat meja ni, tangan awak bersih ke hitam? Kalau hitam maksudnya kotor. Tapi bila awak sentuh, tak ada habuk, tak ada apa, maknanya ruang makan medan selera tu adalah bersih. Yang kedua, tiada lalat, lipas dan tikus. Ini penting tau. Awak kena pastikan sebelum awak masuk mana-mana tempat makan ataupun medan selera, awak kena perhatikan dia punya lantai, meja, tempat-tempat jual makanan ni tidak ada sebarang lalat, lipas dan tikus. Okey, yang seterusnya, kriteria kebersihan medan selera yang ketiga, sisa makanan diurus dengan baik. Bermaksud, bila orang dah habis makan, dia uruskan dengan baik. Dia tak ada letak satu tempat ke apa ke, tak ada tetapi dia diuruskan dengan baik. Dalam masa yang sama juga, kriteria yang seterusnya, kerusi meja dalam keadaan yang baik. Awak nampak tu kan, dia punya kerusi semua ni, meja berada dalam keadaan yang tersusun, tak ada yang patah, tak ada yang rosak kan. Okey, seterusnya, pinggan, mangkuk tidak berlonggok. Ini penting ya. Kalau dibiarkan berlonggok, nescaya lalat, lipas dan sebagainya akan datang. Pastikan tak ada pun pinggan-pinggan mangkuk yang berlonggok. Maksudnya berlonggok di sini ditindan banyak-banyak. Tak ada Ini penting juga tau. Okey, baiklah. Yang seterusnya kita tengok ya. Kita masuk pula kepada kriteria taman permainan kanak-kanak. Mesti kita semua ni selalu juga pergi taman permainan. Maksudnya, kalau kita yang dewasa ni, kita boleh buat sesi riadah, berjoging, bersenam dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak tahu kriteria taman permainan kanak-kanak itu adalah baik dan selamat untuk digunakan? Yang pertama sekali, kriterianya ialah selamat digunakan. Maksudnya, tak ada benda-benda yang berbahaya dekat taman ni kan. Maksudnya selamat untuk digunakan oleh kanak-kanak, orang dewasa dan warga tua. Okey, yang kedua, peralatan diselenggara dengan baik kan. Dekat taman ni dia ada gelongsor. Okey, ada tempat untuk pijak kaki ni kan. Kita boleh buat exercise. Jadi maksudnya tak ada peralatan yang rosak dan ianya diselenggara ataupun dibaik pulih dengan segera. Okey, peralatan berfungsi dengan baik. Sebelum kita naik gelongsor ke, buai ke, kita kena pastikan benda tu berfungsi dengan baik. Sebab apa? Kalau tak berfungsi dengan baik, besar kemungkinan bila awak naik boleh jatuh. Okey, di samping itu juga kriteria yang terakhir, terdapat papan tanda peraturan. Okey, maafkan cikgu ya, dekat sini cikgu tak jumpa gambar yang ada tanda peraturan. Tetapi jika awak pergi ke taman permainan, biasanya memang akan ada satu papan tanda untuk peraturan. Contoh, sila tanggalkan kasut sebelum menggunakan taman ataupun menggunakan alat-alat permainan. Itu contoh ya. Okey, yang seterusnya. Okey, kesimpulan. Okey, kita masuk kepada fasa kesimpulan. Kita mestilah menjaga semua kemudahan di tempat awam supaya dapat digunakan bersama-sama. Kita mestilah menjaga kebersihan walau di mana berada dan
tidak merosakkan harta benda awam. Penting tidak merosakkan harta benda awam. Dan yang penting sekali, jauhi perbuatan merosakkan harta benda awam ataupun kita sebut sebagai vandalisme. Okey, itu sangat-sangat tidak bagus. Okey. Okey, sekian saja pengajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada kelas maya yang akan datang. Sekiranya anda suka dengan video-video PDPC cikgu, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Okey, bye.